Okay, nampak ya? Ni persamaan dia, nampak? Kalau dia bagi T, katalah dia kata find acceleration dekat T sama dengan 2 second. Jadi you ganti T sama dengan 2 second kan? Cari omega, cari A semua, substitute, selesaikan. Itulah maksudnya A in terms of T. Dia bagi T, suruh cari A. Okay? Untuk duduk persamaan ni lah. Okay, kemudian dia juga ada A in terms of X ya. Maksudnya dia bagi displacement, suruh cari A. Pun ada juga. Itu adalah A in terms of X ya. Okay. So tengok yang ni. Okay, ini adalah A in terms of X. Okay, A in terms of X ya. Okay, tengok yang pertama. Okay, acceleration in terms of displacement. Ni dia punya derivation lah. Yang dia buat kan. Dah buat. Last kali dapatlah yang ni. So ni lah formula dia. Okay, A equal to negative omega squared X. Okay, dan X tu adalah displacement lah. Dia akan bagilah. Katalah X tu 2 cm kan. You gantilah X tu 2 cm. Selesaikan dapat A. So ni A in terms of X ya. Alright. So kat sini pun dia ada konsep sikit kena tahu. Okay, maximum and minimum value for acceleration. Okay, when object pass through the equilibrium position, X sama dengan 0 ya. Jadi bila X sama dengan 0, kita akan dapat A dia sama dengan kosong. So bila A sama dengan kosong tu maksudnya minimum acceleration lah. Okay. So minimum acceleration berlaku apabila X sama dengan kosong. Okay, number 2, when particle X equal to A, so A equal to negative omega squared in bracket plus minus A. Jadi A max equal to plus minus omega squared A. Okay, so maximum acceleration berlaku apabila X sama dengan A. X sama dengan A ni dua jenis lah, sama ada positif A atau negatif A ya, sebab dia boleh both side kan. Alright. So, maximum acceleration berlaku apabila X sama dengan A atau positif A atau negatif A lah. So, ni for konsep dia ya. Alright. Dan kalau dia suruh lukis graph, ni lah graph dia. Okay, graph acceleration versus X lah. A versus X kan. So, ni lah. So, apa maksud graph ni? Okay, kat sini adalah X sama dengan kosong kan. Okay. So, bila X sama dengan kosong, okay, dia punya tu amplitude dia maksimum. Ni kan nampak tak? Sekejap. Sorry. Salah. Okay, bila X sama dengan kosong, A sama dengan kosong. Sebab dia kat sini. Nampak ya? A dia pun kat sini. So, bila X sama dengan kosong, A sama dengan kosong. Okay, kat sini, bila X sama dengan A sama dengan maksimum. A max lah. Yang ni A min. Nampak ya? Okey, kat sini pun sama. Kat sini yang bawah ni kan. Okey. So bila X sama dengan negatif A, so A maksimum lah. Okey. Tu masuk graf ni lah. Alright. So ini A in terms of X. A in terms of X. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Okay, ada apa-apa nak tanya kelas? Ada? Tak ada ya? Alright. Kalau tak ada, saya teruskan. Okay, dia memang panjang tapi you baca balik nota ni semula. Word by word. InsyaAllah you boleh faham ya. Dan refer kepada nota besar ya. Okay. Alright, so next. Okay, dia belajar banyak tapi bila jawab soalan sikit je sebenarnya. Dia simple je. Dia punya teori tu banyak sikit. Tapi dia punya calculation dia simple je sebenarnya ya. So, tak payah risau. Masih cakap lah untuk SEM 1 ni, chapter ni adalah kategori soalan yang senang. Senang nak score sebenarnya. Soalan dia pun senang. Tapi kena faham betul-betul. Okay, dia tak susah-susah yang lain ya. Okay. Alright, so next kita tengok kepada derive and apply equation for kinetic energy and potential energy. So dekat sini pun dia ada jugalah kinetic energy, potential energy and total energy tapi dalam bentuk simple harmonic motion. Okay, alright, so kita tengok sikit. Okay, kita mulakan dengan potential energy U. Okay, consider the oscillation of a spring as a simple harmonic motion. So hence the potential energy of the spring is given by, okay ni kalau yang kita buat biasalah kan. U sama dengan half kx squared. Okay. Jadi K sama dengan M omega squared. Alright. So bila K ni, so K
K ni kita ganti dengan ni kan. So bila K ni kita ganti dengan ni, jadilah persamaan ini. So U equal to half M omega squared X squared. Okay, ini adalah potential energy bagi dalam SHM lah. Okay, potential energy dalam SHM. Okay, yang ni adalah U in terms of X ya. Okay, so ini adalah U in terms of X. Maksudnya, dia bagi X, suruh cari U. Okay, dia bagi X displacement, suruh cari U ya. Jadi guna formula ni. Okay, U equal to half M omega squared X squared. Alright. Okay, kemudian tengok pada U in terms of T pula. Maksudnya, dia bagi T, suruh cari U. Dia bagi masa, suruh cari U ya, potential energy. Okay, so ini persamaan tadilah. U equal to half M omega squared X squared. Dan X sama dengan A sin omega T plus initial phase angle. Jadi X ni gantikan ni kan. Okay. So dapatlah formula ni. Jadi U equal to half M omega squared A squared sin squared omega T plus initial phase angle. Okay. So ini adalah U in terms of T. Nampak ya? Dia bagi T. Ni T ya. Okay, dia bagi T, suruh cari U ya. So guna formula ni. Okay. So bila jawab soalan tu, you tengoklah apa yang disuruh cari tengok disuruh cari apa. Disuruh cari in terms of apa. Dia bagi apa. Okay. Alright. So ini untuk potential energy. Now tengok untuk kinetic energy pula. Okay, pun sama juga. Okay, kalau kita buat persamaan biasa kita, K equal to half M V squared. Kan? Alright. K equal to half M V squared. Kemudian V sama dengan V sama dengan omega A squared minus X squared. So ni adalah V in terms of X kan? Alright. Jadi V ni kita ganti kat dalam sini kan? So bila ganti jadilah persamaan ni. So K equal to half M omega squared in bracket A squared minus X squared. So ini adalah X in terms of K. Okay. So maksudnya dia bagi X, dia bagi displacement, suruh cari K. So guna formula yang ini. Okay. Alright. Okay, now tengok pula kinetic energy in terms of time. T ya. Okay. So K equal to half M V squared. And V equal to A omega cos omega T plus initial phase angle. Okay. Jadi, so V ni, ini yang kita dah dirah tadi kan. So, ganti kat sini lah. So, dapatlah formula dia. K equal to half M omega squared A squared cos squared in bracket omega T plus initial phase angle. Okay ya. So, ini adalah K in terms of T. Dia bagi T, so cari K. Guna formula ini. Okay ya. Alright. Okay, next kita ada total energy. Alright, total energy ni dua sekali lah. Okay. So, the total energy of a body in SHM is the sum of kinetic energy K and its potential energy U. So, E sama dengan K plus U. So, from the principle of conservation of energy, so this total energy is always constant in a closed system. So, E sama dengan K plus U sama dengan constant. So, the equation of total energy in SHM is given by, so dia ada banyaklah formula dia. Okay. Sama ada yang ini, E equal to half M omega squared A squared minus X squared plus half M omega squared X squared. Ataupun dah telah modified jadi macam ni, E equal to half M omega squared A squared. Ataupun boleh guna yang ni, E sama dengan half K A squared. So, ini adalah formula bagi total energy. Okay. So, total energy adalah hasil tambah kinetic energy dan potential energy. Okay. Alright. Okay, boleh semua? Ada apa nak tanya tak mengenai yang ini? Okay, ni formula je lah. Yang penting kena tahu formula apa nak pakai lah bila dia nak suruh cari ya. Ya. Formula akan diberi. Nanti saya akan bagi formula list of semua formula yang dia bagilah during the exam kan. Dia akan bagi formula
Nanti saya akan bagi dia punya kertas tu lah. Saya akan ambil gambar. Apa yang you nak buat adalah, you tengok formula apa yang tak bagi, you tulis. Sebab dia tak bagi semua tau. Ada juga formula yang dia tak bagi. Ya. Jadi formula yang dia tak bagi, bila you jawab, you akan dapat markah lah dekat formula tu. Okay. Formula yang dia bagi, you tak dapat markah lah. You dapat bergantian sajalah. Alright. Okay. So nanti saya akan bagi. So you check formula mana yang ada, formula mana yang tak ada. Boleh ya? Okay. Alright. Okay. Tak ada apa nak tanya ya? Okay. Kalau tak ada, teruskan lagi. Okay. Next topik adalah nak melakar graf. Okay. So tengok idea tak susah. Kena faham je. Okay, saya cuba terangkan. Sebab dia bila terang online ni tak apa nak nampak sangat kan. Okay, tak apa, saya cubalah. Okay, cuba tengok. Okay, part yang seterusnya adalah 9.3. Okay, graph of simple harmonic motion. Okay, tadi kita dah buat derivation. Kita dah tengok konsep. Lakar graf pun saya dah bagilah kan, sikit-sikit kan. Sekarang kita akan tengok detail macam mana nak lakar graf, especially yang melibatkan yang ada initial phase angle tu ya. Okay. So boleh tengok lah ya. Dan cubalah fahamkan. Okay. Ini kalau tak faham juga tak apa. Nanti bila kita dah bertemu nanti saya ajar lagi sekali lah. Lagi face to face ni senang sikit nak ajar. Okay, sebab ini kita cuba jugalah ya. Alright. Okay, so cuba tengok. Okay, graph of displacement against times t. Okay, kita tengok dulu. Graph x against t ya. X against t. Okay, from the general equation of displacement as a function of time in SHM, x equal to a sin omega t plus initial phase angle. Betul? Okay, inilah graph asal, persamaan asal lah. Okay, persamaan asal atau persamaan basic ya. X equal to a sin omega t plus initial phase angle. Okay. Kemudian bila phase angle dia sama dengan kosong, so dia jadi x equal to a sin omega t. Okay. So x equal to a sin omega t adalah graf sin. Lepas tu dia positif kan. Jadi bila positif dia ke atas. Inilah graf dia. Okay, dia lah graf sin. Kalau bila graf sin mesti start daripada kosong. Okay, dan kemudian bila dia positif, dia akan ke atas lah macam ni. Nampak ya? Okay. So, ni amplitude kita. Okay. So, ini masa dia lah. T over 4, T over 2, 3T over 4 dan juga T. Okay. So, T over 4 ni adalah 90 degree sebenarnya. 90 degree, 180, 270. This one 360 ya. Complete lah one cycle ya. Okay. Tapi kalau dia nak lukis graf x against t, so kena buat in terms of period lah. Okay. Jadi t over 4, t over 2, 3t over t dengan t lah. Okay. So ini amplitude dia A atas dengan bawah lah. A dengan negatif A. Okay. Ni graf dia kalau case biasa lah. Yang tidak ada initial phase angle. Okay. Okay. Kalau ada initial phase angle. Okay. Tengok yang. Okay. Tengok dekat A dulu lah. Alright. Okay, sekejap dia sebenarnya. Okay, kita tengok dululah konsep dia dulu ya. Okay. Alright. Okay, tengok yang A pula. Ni ya. Okay, dekat for example, okay, yang ni pada masa T sama dengan kosong, X sama dengan A. Okay. So, bila X sama dengan A tu, dia punya initial phase angle dia adalah pi over 2. Okay, pi over 2 kan? Okay. So, bila pi over 2 adalah, pi over 2 ni adalah 90 degree lah. 90 degree. Okay, 90 degree. Jadi, bila kita lukis graf ni, nampak ya? Omega T ni graf asal kan? Okay, tambah pi over 2. Okay. So, bila tambah pi over 2, so dia akan start daripada sini lah. Okay, kita tambah graf ni kan? Ni nampak? So, kita, dia daripada... Okay, tak apa, tengok dulu ya. Okay, A sin omega T plus pi over 2. Nanti kita tengok detail ya. Plus dengan minus ni dulu. Okay, ni awak tengok je dulu. Okay, omega T plus pi over 2. Okay. So, bila pi over 2 ni akan tambah 90 lah. Okay, ataupun dia juga sama dengan X equal to A cos omega T. Okay, nampak ya. X sama dengan A cos omega T adalah graf cos dan dia positif. So, bila positif dia akan start dekat sini lah. Okay, graf cos positif start dari sini ya. Ke bawah.
Okay. Jadi so dia graf ni sama ya, iaitu A sin omega T, A sin omega T plus pi over 2 adalah sama dengan graf X sama dengan A cos omega T. Ni graf dia ya. Okay. Okay, ni untuk graf A. Okay. Tengok untuk graf B pula. Okay. Graf B ni, okay, bila T sama dengan kosong, X sama dengan negatif A. Okay. Dan bila kalau you buat dia punya phase angle tu, you akan dapat phase angle dia adalah 3 pi over 2. Okay. So, bila 3 pi over 2, bila you buat dia punya persamaan tu, dia akan dapat X sama dengan A sin omega T plus 3 pi over 2. Ataupun X sama dengan A cos omega T. Ataupun X sama dengan A sin omega T minus pi over 2. Okay, ni tak apa, nanti saya akan terangkan macam ni nak lukis ya. Ni kau buat dengar je dulu. Okay ya, so dia graf, okay, tiga-tiga graf ni adalah graf yang sama. Graf ni boleh tulis menggunakan 3 persamaan. Sama dengan yang ni, atau yang ni, atau yang ni. So, tiga-tiga ni akan produce graf yang sama. Okay. Alright, tapi yang paling senang nak faham adalah yang ni dulu ya. X sama dengan negatif A cos omega T. So, dia adalah graf cos dan dia bila negatif. Jadi, dia akan bermula daripada bawah. Okay. Dia graf cos tapi ada negatif. So, dia akan mula daripada bawah lah. Macam ni ya. Okay, ni graf dia. Okay. So, tengok yang ni, yang C pula. Okay, C yang tadi. Okay, at T sama dengan 0 second, X sama dengan 0. Tapi dia ada velocity kan. Yang kita tengok tadi tu lah. Dia dekat equilibrium. Tapi dia ada velocity. Okay. Jadi, dalam kes ni, okay, phase angle dia adalah plus minus pi. Okay. So, bila kita buat X sama dengan A sin omega T plus minus pi. Okay. Ataupun X sama dengan A sin omega T. So, dia adalah graf sin. Start daripada 0. Tapi, dia negatif kan. So, bila negatif, dia kat bawah. Dia start daripada bawah ya. Dia start daripada bawah. So, ni graf dia. Okay. So, ni cara kita sketching graf lah. Tapi, ni belum sketching lagi. Ni dia nak tunjuk graf-graf yang produce lah. Sekejap lagi saya ajar cara nak sketching dia ya. Okay. Ni, so, ni graf yang produce yang ni okay, macam persamaan ni kita boleh lukis graf ni. Okay, persamaan ni kita lukis graf ni ya. Dia macam tu. Okay. Okay, sekarang saya terangkan dulu macam mana nak lukis graf dia. Ni sebenarnya kita nak tengok. Sekejap 9. Okay. Okay, ni nak tengok ya. Okay, tengok ni dululah. Sekejap. Okay ya. Right, kita sambung tengok macam mana nak sketch graf ni. Okay. Tengok ya. Okay, how to sketch the X against T graph when initial phase angle bukan sama dengan kosong. Okay. Kalau sama dengan kosong senang. Kalau graf sin start daripada kosong. Kalau graf cos start daripada amplitude. Kan? Okay. Itu kalau dia tak ada phase angle. Ataupun initial phase angle dia sama dengan kosong. Okay. Tapi kalau initial phase angle dia bukan sama dengan kosong. Jadi dia ada method dia cara nak kita sketch dia. Okay, ni cara dia ya. Okay. So tengok, okay, katalah kita buat untuk persamaan ni ya. The equation is X equal to 2 cm sin 2 pi T plus pi over 2. Nampak ya? So dekat belakang ni dia ada plus pi over 2. Alright? Okay. So compare it with the sine graph. So mula-mula sekali kita akan compare dia dengan sine graph dulu. Okay. So kita tahu. Okay, phase angle plus pi over 2 tu adalah pada T sama dengan T over 4. Okay, so ni graf dia, nampak? Okay, ni pi radian dia dah. Okay, kalau dia pi over 2, so dia ada start dia adalah pada T over 4 lah, 90 degree. Okay, kalau phase angle dia adalah pi, so dia adalah pada dekat T over 2, so dia 180 degree. Okay, kalau phase angle dia adalah 3 pi over 2, so dia adalah dekat 3t over 4 dan phase angle dia adalah 270 degree. Okay, dan kalau dia punya initial phase angle dia adalah 2 pi, so dia adalah dekat t. Okay, dan dia punya dia punya degree dia adalah 360 degree. Okay, so kita akan refer pada table ni lah. Okay, pi over 2 suku. Kalau pi 180. 3 pi over 2 270. 3/4 suku lah. Kalau 2 pi full lah ya, 360 degree. Okay, alright. So kat sini okay, you kena tengok nilai phase angle tu positif atau negatif.
Okay. Kita tengok kan ni. Kadang dia positif. Kadang dia negatif kan. You kena tengok pada nilai yang you dapat tu nanti. Okay. Kalau phase angle dia negative value. Okay. Shift the y-axis to the left. Okay. Nanti saya tunjuk macam mana ya. Kalau phase angle tu negative value. Shift the y-axis to the left. Okay. Kalau phase angle dia positive value. Shift the y-axis to the right. Okay. Kalau positif, to the right. Kalau negatif, to the left. Okay. Kalau phase angle dia sama dengan kosong, biasa je, tak ada apa-apa. Okay. Alright. Okay. Sekarang kita tengoklah macam mana kita nak buat kan. Alright. Okay. So, ini adalah, okay. Ni persamaan ni tadi kan. So, dia adalah persamaan sin. So, ni adalah graf sin lah. Okay. Graf sin asal. Okay. X equal to A sin omega T. So, dia graf sin start daripada kosong. Okay, dan dia positif. So, start dekat atas lah. Atas ke bawah. Okay, atas bawah ya. Sebab dia positif. Okay, alright. Okay, kemudian, okay. Tengok nilai tadi apa nak? Plus pi over 2 kan? Okay, plus pi over 2. So, dia pi over 2 kita akan shiftkan dia 90 degree lah. Atau suku bahagian ya. Suku T over 4. Kita akan injakkan dia T over 4. Okay. Kemudian dia positif. Okay. Kalau positif. Okay. Shift the y-axis to the right. Okay. So, kita akan shift paksi y itu ke kanan. Okay. Paksi y ni kita akan pindah ke kanan. Okay. Ke kanan ya. So, bila kita pindah ke kanan. So, kita akan dapat. Inilah graf baru dia. Okay. Tengok macam ni. Nampak tak ini? Okay. Ni kan. Okay. Ni graf asal dia. Okay, ni T over 4 tau. Okay. Okay, katakanlah, okay, y-axis dia. Ni kan, ni y-axis dia. Okay, ni y-axis, ni x-axis lah. Okay. Y against T. Okay, ni y-axis kan. Okay, tadi dia pi over 2, kita pindah 1/4 kan. So, nampak? Ni, axis ni, pindahkan dia ke sini. Okay, nampak? Ni kita pindahkan y-axis ni. Ni pindahkan. Okay. Y-axis ni pindahkan ke sini. Sebab dia adalah pi over 2. Okay, pi over 2 pindahkan 1/4 lah. T per 4. Ya, pi over 2 T over 4 kan. Pindahkan T over 4. Nampak? Bila pindah kat sini. Ni pindah kat sini ya. Jadi new graph dia akan start sini. Sebab itulah new graph dia adalah yang ini. Nampak? So dia akan start di sini. So dia akan start sini. Okay. So, ini adalah graf yang represent persamaan ini. X sama dengan 2 cm sin 2 pi t plus pi over 2. Inilah graf dia. Okay, ni graf dia ya. Alright. Okay, siapa kita tengok lagi. Yang ni pula. Okay. Yang ini, okay, ni graf asal. Okay, X equal to A sin omega t. Kalau phase angle dia sama kosong lah. Okay. Sekarang nampak. Contohnya ni lah. Yang ni. Kita buat dulu yang ni. Okay. Phase angle dia. Okay. Saya tunjukkan. Ini dulu lah. Okay. Inilah. Okay. Ni Okay. So nampak persamaan ni. X equal to A sin omega t plus 3 pi over 2. Okay. So dia adalah plus 3 pi over 2. Okay, kalau 3 pi over 2 injak berapa? Nampak? Kalau 3 pi over 2 dia akan injak 3t over 4. 3 suku ya. 3/4 suku tu dia akan injak dia punya period dia. So 3 pi over 2 kita akan injak 3t over 4 atau 270 degree ya. So sini you buat remark dulu. So kita akan injak 3t over 4 lah. Okay, 3 part ya. 3 bahagian period tu ya. Okay, nampak? Lepas tu dia positif. Okay, theta positive, shift the y-axis to the right. Kalau positif, shift y-axis to the right. Okay. So, ini graf asal. Okay. Ini graf asal ya. Okay, ambil tengok inilah dulu ya. Okay, ini graf asal. Kemudian saya akan pindah y-axis ni. Y-axis ni 3 period ya. Maksudnya, ni saya akan pindah ya. Okay. So, 1, 2, 3. Kan? So, saya akan pindah ini sampailah ke sini. Okay. So, bila saya pindah, dia akan jadi macam ni. Nampak? Ini tempat yang barulah.
Okey, X. Nampak ya? Dia hilang. Okey, nampak? So, yang ni saya akan pindah 3 sebab dia adalah 3t/4 kan. Jadi dia adalah 3/4 period. Cuba pindah 1, 2, 3. Ada sampai kat sini. So, bila sampai kat sini, so graf baru dia adalah start daripada bawah sini. Dan seterusnya lah. Nampak tak? So, ni graf baru dia start daripada bawah sini sampai ke atas. Jadi, nampak tak? Ini yang saya dah pindah ni, nampak tak? Ini kalau saya dah pindah lah. Nampak daripada sini tadi kan? Saya pun pindah daripada sini. Saya pindah 1, 2, 3. Sampai kat sini. Nampak ya? Jadi, graf baru dia akan start daripada bawah sini. Nampak tak? So, inilah graf baru dia. Okay? Ni graf dia. Jadi, graf ni adalah ni. Nampak? Ataupun saya buat macam ni lah. Okay. So, X equal to A sin omega T plus 3 pi over 2 ni. Inilah graf dia. Okay, inilah graf dia ya. Ni graf dia. Selepas kita injak y-axis ni 3 tempat lah. 3 kedudukan T dia ke kanan ya. Sebab dia positif ke kanan. 3 pi over 2 tadi 3. Ini ya. 3 pi over tadi 3T per 4 lah. Sebab dia positif ke kanan. So, inilah graf dia. So, ni ya. Inilah graf yang kita nak. Graf ini adalah yang ini. Okay. Cuba kita tengok yang ni pula. Okay, yang ini nampak dia lah negatif pi over 2. Okay, kalau pi over 2 dia 90 degree ataupun T over 4. Kan, satu suku je ya. 90 degree atau T over 4. Lepas tu dia negatif. Kalau negatif ke kiri. Kalau positif ke kanan. Okay, kalau negatif ke kiri bermaksud, okay, dia negatif ke kiri tau. Dia ke kiri satu suku je. Okay. So, tengok graf ni. Ini kalau lipat pada graf asal kan. Okay, lipat pada graf asal. Okay, sebab dia adalah negatif pi over 2. So, dia adalah T dia adalah T over 4. So, T over kat sini Nampak? So, yang ni injak ke kiri. Nampak injak ke kiri. So, bila injak ke kiri, so dia akan injak kat sini. Kan? So, bila kat sini, so yang ni panjangkan, so dia akan start ke bawah. Macam ni. Nampak ya? Alright. Okay, kalau kita tengok, nampak? Ni kita injak ke sini kan? Injak ke sini. Okay, ke kiri. Lepas tu sebab dia pi over 2, T over 4 lah. Satu suku je. Okay. Dan bila kita sketching, nampak tak? Ni dah injak tadi kan? Ni dah injak. Kan? So, sambung bawah lah. So, graf dia jadi yang ni. Okay, ni graf dia ya. Jadi, sebab tu tadi dia kata sama graf dia kan. So, untuk yang ni, inilah graf dia. Okay, omega T plus minus pi over 2. Ni graf dia. Okay, sama je graf dua ni. Walaupun persamaan dia lain, tapi cara kita membuat tu sama. Okay, dapat graf yang sama. Okay, alright. Okay, yang atas ni tadi, ni kita kalau refer pada ni lah, graf cos kan. Okay. So, dia graf cos, so start daripada 90. Lepas tu dia negatif, so start daripada bawah lah. So, inilah graf dia. Okay, sebab tu kita tengok. Kalau ketiga-tiga graf ni, dia akan produce graf yang sama. Sebab tu lah tiga-tiga persamaan ni, nampak? Ni, yang ni dengan ni, ada akan produce graf yang sama. Yang ini, dan juga yang ini. Okay, so ini cara kita sketching graph sebenarnya ya. You tengok dia punya tu berapa ni. Lepas tu positif ke negatif. Positif hinjak ke kanan, negatif hinjak ke kiri. Injak ikut berapa dia punya period tu. Kalau pi over 2 satu suku je. Kalau pi 2. Kalau 3 pi over 2 3. Kalau 2 pi 4. Okay, 360 degree ya. So ini cara sketching graph. Tak apa, you cuba dulu nanti. Tengok macam mana ya. Alright. Okay, ada apa nak tanya tak? Okay, ada apa nak tanya? Ya. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Follow je table ni tau. Nanti boleh cuba tau. Follow je table ni supaya you faham lah.
So ni tak apa, you buat je dulu. Kalau tak faham nanti, bila kita jumpa nanti, saya terangkan semula ya. Dia agak sukar bila nak terangkan macam ni. Tapi saya harap you boleh faham lah. Okay ya? Alright. Okay. Boleh ya? Tak apa, cuba. Dia tak susah. Ingat, topik ni paling senang. Dia nampak banyak belajar. Tapi bila buat latihan senang, sikit je soalan ni sebenarnya. Nak faham, nak buat tu je. Okay? Tak apa, cuba dulu. Alright. Ya? Macam mana? Negatif pi per 2. Ya. Okay, tapi pada pendapat saya, kalau you tak nak keliru kan, you guna je lah ni. Kalau negatif pi per 2 tu 90 degree ke kanan. Tak payahlah nak tukar-tukar, nanti pening. Faham tak? Ikut je persamaan asal dia tu kan? Kan? Ikut persamaan asal dia je, tak ada masalah. Betul tak? Kan? Okay. Alright, ini untuk sketching graph. Alright. Okay, saya nak terangkan sikit lagi yang ni lah. Ni penting juga ni. Sebetulnya kita ni ni. Okay, ni cara nak kira tau. Okay. So ni ni pun saya dah terangkan tadi. Dia samalah macam sketching tu kan. Nanti boleh tengok balik. Boleh cuba ya. You boleh test sendiri. Macam ni nampak. Pi over 2 kan. Ini boleh test sendiri lah. Dapat tak graf yang ni? You boleh test sendiri ya. Tengok dapat tak graf dia. Okay. Alright. Ni pengiraan ni penting kan, tengok betul-betul. Ni ramai student selalu salah buat ni sebab tak faham. Okey, bila nak mengira nanti ya. Ni bila you nak mengira tau. Okey. Contohnya ni soalan dia. X sama dengan X sama dengan 4 sin pi t, where X is measured in cm and t in second. So determine the displacement when t is 0.2 second. Okey. So dia bagi t sama dengan 0.2. Lepas tu dia suruh cari X. Okay, dia suruh cari X ya. T sama dengan 0.2. Dia suruh cari X. Okay, alright. Lepas tu pun gantilah kan. Okay, X sama dengan 4 sin pi t. Okay, 4 sin pi t. So T you ganti sama dengan 0.2 kan. You kena ingat. Bila you guna ni, okay, ni unit dia adalah dalam radian. Unit dia dalam radian tau. Okay, pi 0.2 radian. Okay. So, bila macam ni, kena tukar dalam degree dulu tau. Wajib. So, kena darab dengan 180 darjah bagi dengan pi. So, pi ni cancel, selesaikan. Baru you dapat jawapan dia. Ni penting ya. Setiap kali kalau you jumpa soalan yang bentuk macam ni. X sama dengan A sin omega T. Ada macam ni kan. Sin omega T ku. Tak kira lah untuk X ke, untuk V ke, untuk A ke. Mesti guna method ni. Okay, mesti guna method ni. Mesti tukar dulu dalam degree. Okay, jadi you tak payah tukar berapa kali kalkulator awak tu, tak payah tukar dalam radian. Guna degree saja. Dia bahaya kalau tukar dalam radian. Takut awak terlupa nak tukar balik. Dan you kira semua dalam unit radian, semua akan jawapannya akan jadi salah. Jadi nak selamat, tak payah mode kalkulator tu tak payah tukar pada mode apa-apa. Just at the back itu tukar dalam degree. Ni. Cuma yang pi t tu tukar pada degree. Okay. Dan mode kalkulator tak payah tukar apa-apa. Nanti cuba dulu yang ni Nanti bila you dah cuba buat soalan tutur nanti. Okay. Ni lah. Cuba dulu ya. So mesti kena tukar. Mesti kena darab dengan 1 darjah bagi dengan pi. Okay. Alright. Cuba tengok sini. Okay. You must change the angle 0.2 pi rad into unit of degree. Because the mode of calculator in degree. Okay. But if you want to use omega in radian, so change the mode calculator in radian. But if you want to do other calculation, change back to the calculator mode in degree. Do not forget. Ni masalahnya you kena banyak kali tukar tu nanti soalnya you akan lupa. Yelah you dah orang kata kalau nak jawab exam kan, mesti you lupa punya. So jangan tukar mode calculator tu dalam degree. Ni tak payahlah. Kau jangan tu yang awak buat. Okay, ni tak payahlah ya. So, jangan tukar mode calculator dalam radian. Tukar angle belakang ni dalam degree. Dengan mendarab 180 darjah bagi dengan pi saja. Lepas you dah darab ni kan. Selesai ni you darab ni. Lepas tu terus signkan dia. Lepas tu terus darab dengan pi. Lepas tu dapat jawapan. Okay, tak payah tukar mode calculator dalam radian. Tukar unit ikat belakang ni dalam degree. Itu lebih selamat ya. Sebab kalau you salah, kalau you terlupa ke apa, habis calculation semua ya. Nak dapatkan 4 markah. You hilang lagi 60 markah. So, jangan ya. Ini sangat penting.
Please take note. Nanti bila you buat tutur nanti you tahulah. Ya? Okay. Alright. Okay, ada nak tanya tak mengenai this part? Pengiraan ni bahagian pengiraan ya. Itu yang akan jumpa nanti ya. Okay. Okay, ada apa nak tanya? Tak ada. Alright. Ya. Formula mana yang? Kekal. For sin pi t ni kekal lah. Pi t ni je tukar dalam degree. Lepas you dapat jawapan tu, you darab dengan, you signkan dia lah. Lepas you dah signkan dia, you darab lah dengan 4. Dia takkan berubah. Dia memang ikut persamaan yang you buat lah. Cuma yang belakang ni je dalam minit radian, kena tukar dalam degree dulu. Okay, tak apa ni cuba tutur ya. Penting ni. Ni selalu budak tak faham. Chapter ni senang tau. Rugi kalau tak jawab. Banyak pula markah. 10 ke 12 markah tau. So prepare ya. Alright. Okay. Next kita tengok pada graph of velocity against time ya. V against T. Okay. From the general equation of velocity as a function of time. Okay. In SHM. Okay. Kalau phase angle dia sama 0. Okay. Jadi graf dia adalah. Kalau ni yang kita buat di graf tadi lah. V sama dengan A omega cos omega T plus initial phase angle. So, kalau phase angle dia sama 0, so jadilah V sama dengan A omega cos omega T. Alright. Okay, comparekan dengan graf X sama dengan A cos omega T. Okay, jadi yang ini adalah dia punya amplitude lah. Okay, amplitude. Okay, dan tengok ini, okay, amplitude dia bernilai positif kan. Okay, kalau positif maksudnya graf dia akan dekat atas lah. Okay, so dia graf cos, so dia akan start daripada amplitude. Dan amplitude dia adalah positif, so dia akan start pada positif amplitude lah. So, ini graf dia ya. Okay. Okay, sekarang tengok untuk graph acceleration against time pula. Okay, A against T. Okay. Okay, from the general equation of acceleration as a function of time in SHM. Okay, kalau phase angle dia sama dengan 0. Okay, so ini yang kita dah buat di graf tadi. A equal to negative A omega squared sin omega T plus pi over plus initial phase angle. Okay, kalau phase angle dia sama 0, so tinggallah A equal to negative A omega squared sin omega T. Okay, so comparekan dengan graf X equal to negative A sin omega T. Negative A sin theta kan. Okay, so yang depan ni adalah dia punya amplitude lah. So amplitude lah sama dengan negative A ya. Sebab dia ada negative sign kat sini. Okay, dan dia adalah graf sin. Okay, graf sinnya. So graf sin akan start daripada 0. Okay. Kemudian dia adalah bernilai negatif. Jadi dia akan start di bawah lah. Bawah ya. So ni lah. Okay, bawah ke sini. Okay. So ni lah graf dia ya. A equal to negative A omega squared sin omega T ya. Okay. So dia graf sin. So start daripada 0. Lepas tu dia negatif amplitude ke bawah ya. Okay. Okay, next kita tengok pada graph of energy against displacement ya, E against X. Okay, from the equation of kinetic potential and total energies as a term of displacement. So K equal to half m omega squared A squared minus X squared. Okay, U equal to half m omega squared X squared. Dan E equal to half m omega squared A squared. So thus the graph of energy against displacement A against X is shown in figure 9.8 ya. Okay, ni graph dia lah. Okay, E adalah total energy. Okay, so inilah E equal to half m omega squared A squared. Okay, yang warna coklat brown ni U equal to half m omega squared X squared. Okay, ni graph U, ini graph K. Okay, ni ya. Yang K ni blue ni. Yang brown ni adalah U, yang blue ni adalah K ya. Ni graf dia. Dan yang hitam ni adalah graf bagi total energy lah untuk kedua-duanya ya. Okay, ni graf dia. So, explanation from the graph. Okay, U is small when K is large and vice versa. And at X equal to plus minus A, okay, U is maximum because V equal to 0. So, at this point, no kinetic energy ya. Okay, at X equal to 0, okay, kat sini, okay, U is 0, nampak U kosong, K is maximum ya, K maximum kat atas. Okay, K max ya, bila X sama dengan kosong, U kosong, K maximum. Okay, bila X sama dengan A ataupun negatif A, kat sini, nampak? So, K kosong, U maximum. Okay, itu cara kita baca the graph lah. Okay, right.
Okay, so ini kalau kita tengok dia punya motion ni lah ya. Okay, ni graf dia lah. Okay. Nampak ya? Ini kalau kita tengok in terms of dia punya pendulum. Okay. So, dekat sini, okay. Pendulum dekat sini, so dia maksimum lah. So, A dia maksimum. Okay. So, bila X dekat A. So, V kosong. A maksimum negatif A omega. K kosong lah. U half K A squared. Okay. So, bila dia bergerak sampai dekat tengah, dekat equilibrium position kan. Ni dekat equilibrium position tapi dia ada velocity. Ni lah dia. Case yang dekat equilibrium position tapi ada velocity kan. Vmax. K dekat bahagian T over 4 lah. 1/4 kan. K T over 4. So, X sama dengan kosong. V sama dengan negatif A omega. A sama dengan kosong. K sama dengan half M omega squared. A squared lah. So, K ni boleh kata Kmax lah sebab dia Vmax kan. So, bila Vmax, K pun akan Kmax lah. U sama dengan kosong ya. Okay. Okay, yang ini, okay, bila dah pergi sampai kat sini, lepas tu dia nak patah balik kan. So, ni A max lah. Okay, so T over 2 lah, separuh kan. 1, 2. Okay. So, X sama dengan negatif A, V sama dengan kosong, A omega squared, K kosong, U half KS squared ya. Okay. Kemudian daripada sini, okay, dia bergerak pergi kat sini balik kan. Kat sini dia dah 3/4 lah. Dia punya period dia dah 3/4 ya. Okay, 3/4. Okay, kat sini pun sampai dekat X sama dengan kosong. Tapi dia bergerak lah. Ada velocity kan. So, Vmax. So, X sama dengan kosong. V sama dengan A omega. A sama dengan kosong. K sama dengan half M omega squared. A squared lah. M A squared omega squared. U sama dengan kosong. Okay. Alright. Okay, kemudian dekat sini. Okay, so dia kat sini dia sampai balik ke tempat asal dia tadi kan. Okay, so ni so T sama dengan T, X sama dengan A, V sama dengan kosong. Okay, A sama dengan negatif A omega squared, K sama dengan kosong, U sama dengan half KS squared ya. So inilah oscillation dia lah. Sini, okay, kalau kita tengok dia punya ni, daripada sini, pergi sini kan. Lepas tu pergi sini, nampak? Lepas tu dia patah balik, nampak? Lepas tu dia pergi sini, nampak? Lepas tu sini balik. Nampak ya? Itulah motion dia ya, one oscillation. Sini, sini, sampai sini balik. Okay? Alright. Okay. Okay, tengok. Okay, sekarang kita akan pergi kepada last part lah. Okay, untuk topik ni iaitu period of simple harmonic motion ya. 9.4. Okay, derive and use expression of period in SHM for simple pendulum ya. Okay, ni kalau simple pendulum lah. Ini konsep dia. Okay. So, simple pendulum consists of a particle light bulb of mass M suspended by a light string of length L that is fixed at the upper end. So, ni lah pendulum kan. Okay, ada tension, ada weight. Okay, lepas tu dia rotate kiri kanan kan. Okay, the component of the inertia of the circular path mg sin theta is the restoring force which act to the bulb to bring it back to its equilibrium position. So, Fs equal to negative mg sin theta. So, assume the angle theta is small. So, theta is smaller than 0. Than 10. So, sin theta menghampiri theta menghampiri x over L lah. Okay. So, bila kita buat dia punya persamaan, dapatlah Fs equal to negative mg over SL. Okay. So, applying Newton's second law of motion of the block, F equal to ma. So, ganti tadi ni F ni kan. So, F sama dengan negatif mg x over L sama dengan ma. So, A equal to negatif g L x. So, last kali kita dapat ni ya. A equal to direct proportional to negatif x. Okay. So, bila kita dapat persamaan ini, so ini membuktikan bahawa pendulum ini bergerak dalam bentuk simple harmonic motion atau mempamerkan ciri-ciri SHM. So, kita kata the pendulum exhibit SHM. Okay, mempamerkan ciri-ciri simple harmonic motion. Sebab A is directly proportional to negative x. Okay. So, recall condition for SHM. So, A equal to negative omega squared x. Okay. So, bagi simple pendulum ni omega dia, kena ingat sikit. Ni ya. So, bagi simple pendulum, omega equal to square root G over L. Okay. So, L ni adalah strength, length of the string ya. Length of the string. So, omega equal to square root G over L. Okay. Dan period dia, period of oscillation, T sama dengan 2 pi over omega. Okay.
So omega ni kita ganti kat sini. So dapatlah formula ni. So T equal to 2 pi square root L over G. Okay, so ini adalah formula untuk mencari period bagi simple pendulum. Ingat ya. Kalau dia suruh cari period bagi simple pendulum, guna formula ini. Okay. So T sama dengan 2 pi square root L over G. So L adalah length of the string. So G adalah acceleration due to gravity. Okay. Kalau cari period untuk SHM guna formula ni ya. Period bagi pendulum. Untuk dalam SHM guna formula ni ya. T sama dengan 2 pi square root L over G. Okay. Alright. Okay, so yang lain ni teori je. Just for your information lah. Yang kena hafal adalah yang inilah. Semua ni. Okay, ni yang kena hafal. Okay, yang penting ya. Okay. Okay, sekarang tengok pula untuk period bagi spring pula ya. Period bagi spring. So system of simple harmonic motion. Okay, the motion of an oscillating object depend on the restoring force that makes the object go back and forth. So this restoring force is always directed towards the equilibrium position opposite the displacement. So any system that behave in this way are said to exhibit simple harmonic motion. Okay. Alright. So ni pun sama, dia ada dua jenis kan, iaitu spring vertical dan juga horizontal Okay, so kita akan tengok. Okay, cuba tengok untuk vertical dulu. Okay, ni pun konsep je lah. Tak ada apa, dengar je. Okay, so ni gambar dia lah kan. Letak kan. Tu dia ke bawah. Lepas tu dia ke atas kan. So ni X je lah. Ni equilibrium position dia. Okay, bila kita ada letak weight dia ke bawah kan. Okay, figure above shows a free light spring with spring constant K hung vertically. So 9.16a shows the free light spring with spring constant K hung vertically. An object of mass m is tied to the lower end of the spring as shown in figure 9.16b. So when the object achieves an equilibrium position, the spring is stretched by amount x1. So thus sum of f equal to 0. F tolak W equal to 0. So negative k x1 tolak W equal to 0. So W equal to negative k x1. So the object is then pulled downward to a distance x and released as shown in figure 9.16c. So hence sum of f equal to ma. So f1 tolak w equal to ma and f1 equal to negative k x1 plus x. Okay, so negative k in bracket x1 plus x negative k x1 equal to ma. So a sama dengan negative k over m x. Okay. Alright. So daripada sini kita pun dapati A is dari proportional to negative x. Okay. So menunjukkan bahawa vertical spring oscillation also execute linear simple harmonic motion. Dia juga menunjukkan ciri-ciri atau sifat SHM tu ya. Alright. Ni bagi vertical spring lah. Okay. Now tengok pada horizontal spring pula. Okay. So the only force acting on it is the restoring force of the spring. So menggunakan Hooke's law, F equal to negative kx lah. Okay, applying Newton's second law of motion of the block. So F equal to ma. So F equal to negative kx sama dengan ma. So A equal to negative k over m darab dengan x. So finally kita akan dapat A dari proportional to negative x. So the block is moving in SHM. Okay, so recall condition for any SHM. So A equal to negative omega squared x. Okay, so ini benda yang kena hafal bagi spring ya. Ini benda yang kena hafal lah. So angular frequency bagi spring ya adalah omega equal to square root k over m. Ya. So k adalah spring constant. So m adalah mass ya. Ni formula dia. Omega equal to square root k over m ya. Kemudian period of oscillation T sama dengan 2 pi over omega. Alright. Dan kita buat substitution, dapatlah formula ni. So T equal to 2 pi square root m over k ya. Alright. So m adalah mass of the block, k adalah spring constant. Okay, jadi nak cari period bagi spring guna formula ni. Okay, so ini adalah formula bagi period untuk spring. So T sama dengan 2 pi square root m over k ya untuk spring. Vertical ke horizontal guna formula ni. Ingat ya. Alright.
So, omega equal to square root K over M. So, K adalah spring constant. Okay. Alright. Okay, now kita dah kita tengok pada summary lah ya. Untuk topik ni. So, kita tengok. Okay, kita mulakan dengan displacement. Okay, displacement in terms of time t. So, kita ada dua lah. Sama ada sin ataupun cos. Okay. So, x equal to a sin omega t plus initial phase angle. Ataupun x equal to a cos omega t plus initial phase angle. Okay. So, tadi pun saya dah terangkan bagaimana nak mencari phase angle dan apa juga keadaan-keadaan yang boleh menghasilkan phase angle kan. Initial phase angle. So, saya dah terangkan tadi. Boleh tengok ya. Boleh tengok. Boleh refer balik nota tadi ya. Pastikan faham tau. Okay. So, x equal to a sin omega t plus initial phase angle. Ataupun x equal to a cos omega t plus initial phase angle. So, bila you buat soalan tu, you tengoklah dia bagi yang mana. Yang ini ke atau yang ini. Alright. Okay. So, daripada yang ni kita boleh derive mendapatkan velocity lah. Sikit lagi velocity ada dua jenis. Iaitu velocity in terms of time t. Okay, maksud ni dia bagi t. So, cari velocity. Inilah dia. So, yang ni kita dapat daripada derivation ni ya. So, you derive ni dapat yang ni. Okay, nanti derive ya. So, derive ni dapat yang ni lah. So, V sama dengan dx over dt kan. Okay. So, derivekan ni dapat yang ni. So, V sama dengan A omega cos omega T tambah initial phase angle. Okay. Alright, yang ni pula kita derivekan apa sama juga V dx over dt. Tapi X tu guna cos. Okay, X adalah A cos omega T plus initial phase angle. Okay. So, derive. So, dapat yang ni lah. So, V equal to negative A omega sin omega T plus initial phase angle. Okay, derive cos dapat negative A omega sin ya. Okay, derive sin dapat cos. Derive cos dapat negative sin. Okay, alright. So, ini V in terms of T. Okay, kemudian kita ada V in terms of X lah. Okay, velocity in terms of displacement X. Ni formula dia lah. Okay, ni kalau dia bagi X, so cari V ya. Okay, so V equal to plus minus omega square root A squared minus X squared. Okay. Okay, V equal to plus minus omega square root A squared minus X squared ya. Ni. Alright, kemudian kita ada acceleration pula. Okay, acceleration in terms of time t. So, A equal to negative A omega squared sin omega t plus initial phase angle. Okay, ni kita derivekan V tadi kan. Dapat A. Okay, derivekan V dapat A. So, A sama dengan dV over dt ya. Okay. So, derivation ni boleh tengok nota yang depan tadi saya dah terangkan. Okay. So, okay, derive cos dapat negative sin lah. A equal to negative A omega squared sin omega t plus initial phase angle. Okay, yang ni pula kalau kita derive ni ya. Derive sin dapat cos sebab dia ada negatif. Negatif tu bawa sekali lah. So, derive negative A omega sin omega t plus initial phase angle. You dapat A equal to negative A omega squared cos omega t plus initial phase angle. Okay. Alright. So, ini A in terms of T. Maksudnya dia bagi T, so cari A lah. Dia bagi T, so cari A. Guna formula ni. Okay. Okay, kemudian acceleration in terms of displacement X. Okay, A in terms of X. Okay, dia bagi X, so cari A. Ni formula dia ya. Okay. Okay, A equal to negative omega squared X ya. Alright. Okay, now tengok pada potential energy in terms of time T. Okay, so bagi T, so cari U lah. So, U equal to half M omega squared A squared sin squared omega T plus initial phase angle. Okay, kemudian potential energy in terms of displacement X. Okay, U equal to half KX squared. So, U equal to half M omega squared X squared. Okay, alright. Okay, kemudian kinetic energy in terms of time T. So, K equal to half M omega squared A squared cos squared omega T plus initial phase angle. So, ini kinetic energy in terms of time lah. Okay, ni kinetic energy in terms of displacement. K in terms of X lah. So, K equal to half M omega squared A squared minus X squared. Okay, alright. Okay, sekarang tengok nombor 6. Okay, nombor 6, total energy in terms of displacement X. So, E equal to half M omega squared A squared ataupun E equal to half KX squared ya. Boleh guna dua formula ni. Alright. Kemudian, period of acceleration untuk pendulum. Ni kalau saya period ya, bagi pendulum. So, ni formula dia.
T sama dengan 2 pi square root L over G ya. Okey. Kemudian kalau nak cari L atau G ke atau ni, okey, omega equal to square root G over L ya. Ni nak cari omega lah. Alright. Okey, yang ni kalau nak cari period of relaxation for horizontal and vertical spring T. So T sama dengan 2 pi square root M over K. Ataupun omega equal to square root K over M ya. Omega equal to square root K over M ya. Alright. So ini omega dan juga T bagi vertical spring bagi spring lah, vertical atau horizontal lah. Okay, so ini formula untuk angular frequency. So omega sama dengan 2 pi F atau omega sama dengan 2 pi over T atau omega equal to square root K over M atau omega equal to square root G over L ya. Okay. Okay, ini formula bagi maximum velocity dan juga maximum acceleration. So Vmax sama dengan plus minus A omega atau Mmax equal to plus minus A omega square. Okay? Alright. Okay, so kita dah habis dah. Itu saja untuk topik ni. So nanti bila nak buat tutur nanti boleh refer dekat formula kat belakang ni. Summary for equation tu. Okay? So chapter ni dia memang panjang tapi soalan dia tak susah. Soalan ni senang dan simple saja. So, saya nak awak cuba dulu buat tutorial question tu. Okay, cuba dulu ya. Soalan ni dia banyak markah. Dalam final dia memang soalan senang. So, memang you boleh jawab. So, buat dulu. Okay, buat dulu. And the next class nanti kita akan bincang soalan tutorial. Okay? Alright.